Langkah UMNO pilih Azmin bunuh parti sendiri? Nama kerajaan baru, ini reaksi Najib. Ini yang berlaku ketika Anwar bertemu Ismail. Punca sebenar mengapa Ismail masih belum ada kabinet. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan mengambil pendekatan bunuh diri sekiranya melantik Azmin Ali sebagai timbalannya, kata Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zarkashi. Menerusi hantaran di media sosial, Puan berkata, imej Azmin telah tercemar sejak penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Ikut komen netizen, sejak Perikatan Nasional jadi kerajaan, imej Azmin adalah negatif baik dari segi moral dan pencapaian. Melantik Azmin jadi timbalan Perdana Menteri umpama bunuh diri, katanya. Puan mengulas laporan Portal Malaysia Kini yang memetik sumber mengatakan ada kemungkinan besar Azmin akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dua sumber dalam UMNO mendakwa Azmin mengugut untuk menarik sokongan daripada kerajaan Ismail sekiranya dia tidak diberi jawatan itu. Setiausaha politik Azmin, Muhammad Hilman Idham, bagaimanapun menafikan tuduhan berkenaan. Puan berkata, ada baiknya Azmin menafikan bahawa dia akan menarik sokongannya terhadap kerajaan baru sekiranya tidak dilantik ke jawatan timbalan Perdana Menteri. Lagipun nak ugut dan tarik sokongan bagaimana? Usul undi percaya di Parlimen pada 6 September 2021 akan datang sudah tidak relevan, sudah tidak perlu. Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri secara demokratik dan ikut perlembagaan, maka Ismail Sabri tidak perlu takut dengan ugutan, katanya. Kata Puan, sesiapa yang mahu menarik balik sokongan terhadap Ismail Sabri kerana isu jawatan, mereka akan dilihat sebagai budak jahat. Eloklah kosongkan jawatan timbalan Perdana Menteri, checkmate kepada tukang lobi dan yang berebut jawatan tersebut, katanya. Azmin yang merupakan ahli Parlimen Gombak adalah salah seorang daripada 3 pemimpin bersatu yang disebut-sebut akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dua pemimpin yang lain adalah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan ahli Majlis Tertinggi parti itu Rezwan Muhammad Yusof. Selain itu, gabungan Parti Sarawak GPS juga melobi untuk mendapatkan jawatan timbalan Perdana Menteri kedua. Apa yang rakyat nak ialah pembaharuan. Kalau strategi lama, dasar lama tak berkeberhasilan, maka perlulah diubah dan dicari pendekatan dan strategi baru. Kerana kalau strategi lama tidak menampakkan result, maka kalau diteruskan, maka tak boleh diharapkan result yang baru ataupun peningkatan dari segi keberhasilan. Inilah yang rakyat harapkan berdasarkan pada komen-komen yang saya dapat teliti dalam media sosial. Nama kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sama ada kekal atas nama Perikatan Nasional atau sebaliknya, tidak penting, kata Najib Razak. Sebaliknya, kata bekas Perdana Menteri itu, lebih penting ialah kepimpinan baru kerajaan berjaya menangani wabak penyakit berbahaya dan memulihkan ekonomi dengan lebih berkesan. Nama kerajaan baru tidak penting, tetapi yang akan menentukan reaksi rakyat dan penilaian rakyat ialah keberhasilan usaha kerajaan. Kita mesti menunjukkan pencapaian. Inilah rakyat nak, katanya kepada pemberita selepas melancarkan misi sumbangan bantuan kepada mangsa banjir di Merbuk dan Yan, Kedah di kediamannya. Katanya berdasarkan luahan di media sosial, apa yang rakyat mahukan adalah pembaharuan. Kalau strategi lama, dasar lama tak berhasil, maka perlu diubah dan dicari pendekatan dan strategi baru. Strategi lama tak menampakkan kesan kalau diteruskan, maka itu tak boleh diharapkan untuk melihat peningkatan keberhasilannya, tambahnya. Najib berkata, bagi memastikan strategi dicapai mengikut kehendak rakyat, kerajaan pimpinan Ismail perlu diberi masa untuk menggubal dasar baru. Nampaknya Perdana Menteri memahami apa usaha yang patut dilakukan kerajaan. Kita kena bagi masa sikit untuk pentadbiran baru ini menggubal strategi bagi mencapai objektif yang telah digariskan, iaitu menangani wabak penyakit berbahaya, ekonomi dan memupuk semangat kekitaan sesama kita, katanya. Terdahulu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata pentadbiran kerajaan yang dipimpin Ismail dianggap masih lagi atas nama Perikatan Nasional. Ini berikutan majoriti ahli Parlimen yang menyokong Ismail adalah daripada gabungan Perikatan Nasional, manakala Barisan Nasional hanya 41. Sebelum itu, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata kerajaan baru adalah kerajaan campuran yang terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, gabungan Parti Sarawak GPS dan Parti Bersatu Sabah PBS.
Anggap itu permulaan yang baik untuk kita kemukakan tentang penanganan permasalahan COVID yang lebih berkesan, program-program pro rakyat yang lebih menyentuh permasalahan golongan miskin dan kehilangan pekerjaan. Itu maknanya kita tekankan sebagai yang asas. Jadi untuk menenteramkan dan mengurangkan suhu politik itu memang dipersetujui, tetapi kita berikan isu-isu ini supaya menjadi tekanan dan keutamaan dalam menteri baru. Dan kita berikan jaminan kalau program pro rakyat, program penanganan COVID ini lebih berkesan, maka dia tak ada masalah untuk kita menjamin supaya keadaan itu lebih terkawal. Pakatan Harapan memberi jaminan tidak akan mempersulitkan undi percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob jika dia mengambil langkah demi kepentingan rakyat. Perkara itu dinyatakan Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim setelah pertemuan dengan Ismail Sabri. Pertemuan itu turut disertai Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Kita beritahu kalau suasana begini, kalau program-program yang dibuat pro kepada rakyat, kita tak akan persulitkan undi percaya, katanya kepada pemberita di luar pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Walaupun tidak menjelaskan secara lanjut, Anwar berkata, antara yang dibincangkan adalah program pro rakyat yang memberi tumpuan kepada isu kemiskinan dan pekerjaan. Dia menyifatkan pertemuan itu sebagai permulaan yang baik dan pertemuan peringkat jawatan kuasa akan disertai wakil-wakil pembangkang. Mereka akan bincang tentang apa yang boleh dipersetujui dan langkah yang harus diambil supaya keadaan kedudukan Perdana Menteri dan negara lebih terkawal dan aman politiknya. Katanya lagi, terdahulu Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar Perdana Menteri yang akan dilantik untuk turut melibatkan kerjasama pembangkang. Anwar berkata lagi, pertemuan hari ini dibuat susulan titah tersebut. Selain inisiatif pro rakyat, Anwar berkata, Lim membangkitkan isu ekonomi termasuk moratorium pinjaman, manakala Muhammad menyentuh soal kesan wabak penyakit berbahaya. Namun Anwar berkata, isu penyertaan pembangkang dalam Majlis Pemulihan Negara yang disebut Ismail sebelum ini tidak dibincangkan. Pakatan Harapan setakat ini belum membuat keputusan untuk menyertainya. Menurut Anwar lagi, soal jawatan kabinet juga tidak dibincangkan dan memang pendirian Pakatan Harapan untuk tidak menggesanya, sebaliknya memberi tumpuan kepada masalah wabak dan ekonomi. Saya juga ucap terima kasih Ismail, wakili UMNO dan bincang dengan Anwar dan DAP. Saya gurau dengan dia, pendirian UMNO no Anwar no DAP nampaknya dah berubah, katanya lagi. Pendirian tersebut ditetapkan ketika Perhimpunan Agung UMNO dan dalam mesyuarat majlis tertinggi parti itu. Ia dilihat sebagai halangan utama bagi Anwar dalam mendapatkan sokongan kem Presiden Ahmad Zaid Habidi dalam usahanya mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengemukakan senarai calon bagi jawatan kabinet. Bagaimanapun, semakan Portal Malaysia kini dengan seorang pegawai dari pejabat Perdana Menteri mendapati perkara itu belum dimasukkan dalam jadual Perdana Menteri. Itu kabar angin. Setakat ini, kita tak ada maklumat mengenainya. Kita percaya menghadap Agong sepatutnya minggu ini, tapi kita belum ada maklumat terkini, kata seorang pegawai kepada Portal Malaysia kini yang enggan namanya disiarkan. Terdahulu, Portal The Vibes melaporkan Yang di-Pertuan Agong akan menerima menghadap Ismail hari ini. Ketika dihubungi, seorang sumber UMNO berkata dia menjangkakan Ismail menghadapi dilema untuk mengemukakan barisan kabinet baru, memandangkan semua parti yang menyokongnya menuntut agar mereka diberi portfolio yang sama. Bersatu dan PAS mahu kekalkan semua menteri dan timbalan menteri, manakala UMNO mahukan lebih banyak daripada yang diberikan oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jadi, ia seperti status quo, kata sumber itu. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi juga menuntut lebih banyak jawatan menteri diberikan kepada kumpulannya. Sumber itu berkata bagaimanapun akan berlaku perubahan bagi portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang yang sebelum ini disandang Taqiyuddin Hassan. Ini berikutan teguran istana terhadap kenyataan Taqiyuddin Hassan mengenai ordinan darurat sebelum ini. Semasa pentadbiran Muhyiddin, UMNO diperuntukkan 9 jawatan menteri dan 8 jawatan timbalan menteri. 2 bekas menteri Nur Aini Ahmad dan Syamsul Anwar Nasarah meletakkan jawatan setelah Zahid dan 14 anggota parlimen menarik balik sokongan mereka kepada Muhyiddin yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Perikatan Nasional. Perdana Menteri akan serah senarai kabinetnya esok dan minta persetujuan Agong sebagai sebahagian daripada formaliti. Hanya setelah Agong beri perkenan, Ismail Sabri akan menghubungi calon-calon tersebut untuk memberitahu mereka mengenai jawatan masing-masing dan untuk memeriksa sama ada mereka mahu menerimanya. Sekiranya ada yang menolak,
dia akan senarai ganti bagi setiap jawatan. Kata sumber itu lagi, upacara mengangkat sumpah bagi menteri dijangka akan berlangsung pada Khamis dan Ismail akan mempengerusikan mesyuarat kabinet pertamanya sebagai Perdana Menteri pada hari Jumaat. Pada 23 Ogos, Ismail Sabri memaklumkan barisan kabinetnya akan diumumkan minggu ini. Dia berkata senarai itu akan dikemukakan kepada Agong terlebih dahulu untuk mendapat perkenan baginda.